anak-anak kita. Tapi kalau ada seorang yang kita tengok dia lebih baik sedikit, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita duduk buat kerja ke, menyapu ke, kita duduk berehat, anak yang ni datang hulurkan air. Begitulah Nabi Yusuf, sikap dia terhadap kedua ibu bapa dia. Jadi dia ni, kita bukanlah Nabi Yaqub ini membeza-bezakan anak, tapi selalunya anak yang baik ini, apabila dia masuk asrama ke, dia duduk jauh dengan kita, kita akan cepat rindu kepada anak tersebut. Begitulah Nabi Yusuf pada ketika itu. Anak lain ni cemburu. Dia kata apa? Apa yang kita nak buat dengan Yusuf? Adik-beradik lain ni bincang. Salah seorang kata, uqtulu Yusuf, kita bunuh je Yusuf. Adik-beradik yang lain kata apa? Dia kata tak boleh. Kalau bunuh ni nampak macam berdosa sangat, nampak macam teruk sangat, macam dendam sangat. Padahal dia juga adalah adik-beradik kita. Jadi kalau nak bunuh ni, tak bolehlah, tak sampai hati nak bunuh Yusuf ini. Jadi kalau bunuh ni nampak teruk, salah seorang adik-beradik Nabi Yusuf ini bangun, dia kata, wa alquhu fi ghayabati jub. Kita ambil Yusuf ni, bawa dia masuk, campakkan dia dalam satu telaga, ataupun dalam satu gaung ke dan sebagainya. Kemudian kita biarkan dia, hidup ke, mati ke, itu biarlah Allah yang tentukan. Yang penting dia dah tak ada dalam keluarga kita. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka pun memulakan rancangan. Asalnya mereka mencadangkan untuk nak bawa Yusuf ni pergi jalan-jalan. Abang-abang kepada Nabi Yusuf ini kesemuanya sudah pun dewasa. Dan ketika itu Nabi Yusuf ini masih lagi kanak-kanak. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi Yaqub untuk meminta izin kepada Nabi Yaqub nak bawa Yusuf jalan-jalan. Abah, boleh tak nak bawa Yusuf ni jalan-jalan, keluar, pergi Nilai 3 ke, Aeon ke, Maidin ke, boleh tak abah? Kemudian Nabi Yaqub risau. Dia kata tak pernah pun baik, tiba-tiba hari ini bersikap baik, nak bawa teman Yusuf pergi jalan-jalan. Sehingga kan pada ketika itu Nabi Yaqub ni kata, kenapa nak bawa Nabi Yusuf ni jalan-jalan, sedangkan kamu ini sebenarnya sikap tak pun begini sepatutnya. Lalu ketika itulah, kalau tuan-tuan perasan dalam surah Yusuf, ada satu hukum tajwid. Hukum tajwid yang kita panggil ishmam, kena muncung. Kena muncungkan bibir kita. Yang kita kena muncung di mana dalam ayat Al-Quran itu yang kita tengok, qala ya abana malaka la ta'manna. Nampak? Kita kena ishmam, memuncungkan ta'manna, macam tu. Kita kena muncungkan bibir kita. Kalau tuan-tuan nak tahu, ayat itu merujuk kepada adik-beradik Yusuf. Dia kata apa? Dia kata, wahai ayah, takkanlah kami nak apa-apakan ataupun nak apa-apakan kepada Yusuf nu. Nampak tuan-tuan? Hari ini baru kita tahu ishmam itu, isyarat yang kita buat tu la ta'man na tu, merujuk kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Sebut kepada ayah dia, takkanlah kami nak apa-apakan Yusuf nu. Tu dia tunjuk dengan bibir nu, macam tu. Macam kita lah, dekat mana kunci kereta tu, dekat tu atas meja. Ishmam itu, perbuatan itu sampai sekarang. Sampai sekarang apabila sampai dekat ayat ini, kita akan menyebutkan hukum tajwid tersebut. Takkanlah tak percaya dengan kami akan jaga Yusuf. Kemudian Nabi Yaqub ini masih lagi tidak membenarkan. Dia kata apa? Kalaulah kamu ini terleka, maka Yusuf nanti dalam perjalanan padang pasir nanti, kan, dalam perjalanan kamu nak bawa dia pergi jalan-jalan, kalau kamu terleka, nanti Yusuf ni akan diserang serigala dan sebagainya. Sebab dia kanak-kanak. Nampak tuan-tuan? Boleh bayangkan pada ketika itu keadaan Nabi Yusuf yang masih lagi kanak-kanak, dan ketika itu tidak dapat
tidak dapat menjaga diri dia sendiri. Kemudian pujuk punya pujuk, akhirnya Nabi Yaqub ini membenarkan. Dia benarkan, lalu Yusuf dibawalah bersama adik-beradik yang lain untuk pergi keluar daripada tempat tersebut. Dibawa pergi berjalan-jalan, sekira-kira sudah jauh daripada kawasan Nabi Yaqub. Ketika itu Yusuf yang kanak-kanak nak cuba bermanja-manja dengan abang-abang dia. Nampak tuan-tuan? Nak cuba nak manja-manja dengan abang dia, pergi dekat abang yang pertama, abang yang pertama tolak. Yusuf bangun, pergi dekat abang yang kedua pun tolak, tuan-tuan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Yusuf tahu bahawa sesungguhnya itu adalah perancangan sahaja untuk nak buat sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Yusuf. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Abang sulung Nabi Yusuf, iaitu Ruwaibid. Abang sulung dia datang dekat Nabi Yusuf, diangkatnya baju Yusuf, nak ambil baju Nabi Yusuf. Kemudian diambil Nabi Yusuf, ditolakkan ke dalam telaga, yang pada ketika itu airnya tidaklah terlalu dalam, hanya paras betis saja. Dalam lebih kurang paras betis, tidak tenggelam keseluruhan badan Nabi Yusuf. Dan pada ketika itulah apa yang mereka buat, tuan-tuan. Mereka ambil darah binatang, lalu dilumurkanlah di baju Nabi Yusuf. Sebab nanti nak balik, nak jawab dengan ayah, Yusuf tak ada ni, nak bagi jawapan apa. Lalu dibawalah balik bersama dengan baju yang ada darah binatang tadi. Waja'u isha'an an yabkun. Dia balik dalam keadaan berpura-pura menangis. Adik-beradik Nabi Yusuf ini balik berjumpa dengan Nabi Yaqub dalam keadaan menangis-nangis. Sebenarnya mereka berpura saja, tuan-tuan. Dia kata apa kepada Nabi Yaqub? Wahai ayah, sebenarnya tadi kami terlepas pandang, ya, Yusuf ini dah dibunuh dah dengan serigala. Ni bukti dia. Dia tunjukkan baju Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf baju kepada Nabi Yaqub. Lalu Nabi Yaqub melihat baju yang tersebut, maka Nabi Yaqub kata apa? Sopan betul serigala ni makan. Sebab apa? Baju tu tak koyak. Baju ni ibarat buka elok-elok, kemudian berdarah. Takkanlah serigala itu makan dengan sopan santun, tanggalkan dulu baju dan sebagainya. Tak ada pergelutan dan tidak terkoyak pun baju Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yaqub pada ketika itu berasa reda. Dia biarkanlah, tak apalah, sehinggakan satu keadaan nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Yaqub ini menangis sampai mata dia buta, tuan-tuan. Dan apa yang berlaku di telaga tadi, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Lalu ada satu kabilah lalu, tuan-tuan. Kabilah ini lalu di kawasan tersebut untuk nak ambil air. Nak turunkan, kita panggil apa, baldi ke yang ikat dengan tali tu, nak turunkan bekas yang untuk mengambil air. Tarik-tarik, tengok ada orang dalam tu. Orang itu adalah Nabi Yusuf, yang ketika itu masih lagi kanak-kanak. Dia tengok, bagus kanak-kanak ni, rupa parasnya cantik, tegak dan sebagainya, ada potensi untuk kita nak jual. Apa yang berlaku? Mereka bawa Nabi Yusuf ini pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir untuk dijual bakhilin darain, beberapa dirham sahaja. Maksudnya jual dengan harga, tak apalah, ambil lah cincai, macam tu. Maksudnya bukan dengan harga yang tinggi. Dijual kepada siapa? Pembesar Mesir, yang ketika itu namanya adalah Al-Aziz. Pembesar Mesir dijual kepada beliau. Kemudian diambil Yusuf ini dan dibawa balik di rumah dia, di singgah sana dia, yang ketika itu Aziz ini, isteri dia bernama Zulaika. Ini kita tahu pertemuan Yusuf dengan Zulaika, apa yang berlakunya nanti. Kemudian pembesar ini, Al-Aziz ini, dia kata beginilah Zulaika, kita bela Yusuf ini. Kalau orang kata, sebab apa? Al-Aziz ini dia dah berusia, isteri dia Zulaika itu masih muda dan cantik. Dia kata begini, kita ambil Yusuf ini, kalau orang tanya, kita cakaplah ini anak kita.
Sebab apa? Kamu pun cantik, jadi kenalah anak pun cantik, handsome dan sebagainya. Dan kalau tak ada orang tanya, kita ambil Yusuf ni, kita jadikan hamba di dalam rumah kita. Itu permulaan asalnya, bagaimana Nabi Yusuf duduk di dalam singgasana aziz itu untuk menjadi seorang hamba. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan, apabila sudah meningkat dewasa, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan hikmah dan juga wahyu kepada Nabi Yusuf. Berikan hikmah dan wahyu kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf terus kekal duduk di rumah pembesar tersebut tuan-tuan. Dan bila satu hari, apabila Yusuf sudah pun dewasa, Zulaikha cuba nak menggoda Nabi Yusuf. Pada ketika itu, apabila Zulaikha panggil Yusuf untuk masuk ke dalam kamarnya, lalu hendak digodanya Yusuf ini, apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Yusuf kata apa? Ittaqullah, takutlah pada Allah. Jarang tuan-tuan kita nak tengok lelaki digoda dengan wanita dalam satu bilik, kan? Perempuan yang goda dia, aku takut pada Allah, aku berlindung kepada Allah kalau kamu orang yang beriman. Nampak tuan-tuan? Nabi. Kalau hari ini kita cerita kisah ni, orang tak percayalah lelaki yang sebegitu. Kemudian apa yang berlaku? Nabi Yusuf tolak, ittaqullah, aku takut dengan Allah. Kemudian Nabi Yusuf nak lari, nak keluar daripada kamar tersebut. Lalu Zulaikha rentak baju. Saya yakin kisah ni ramai yang tahu. Rentak baju daripada belakang. Jadi pembesar ini, iaitu Aziz ini, tahu. Dia tengok keluar, apa yang berlaku ni? Kenapa kamu wahai Yusuf keluar daripada kamar isteri aku dalam keadaan kelam kabut dengan baju kamu koyak? Apa yang berlaku? Lalu Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf pada ketika itu. Dia kata, Yusuf datang masuk bilik aku dan dia cuba menggoda dan nak mengapa-apakan aku. Lalu pada ketika itu ada seorang hamba yang berada di dalam singgahsana tersebut menjadi saksi. Dia kata apa? Dia kata, in kana qamisuha qudda min qubul. Kalaulah baju yang koyak itu berada daripada depan, bahagian depan yang koyak, fasadaqat, maka Zulaikha, maka benarlah Zulaikha. Kemudian inni wa huwa kazibun Yusuf, maksudnya Nabi Yusuf itulah yang tidak benar. Kalau bahagian koyak itu daripada depan, maksudnya berlaku pergelutan. Maksudnya bila Nabi Yusuf nak apa-apakan Zulaikha, berlaku pergelutan, maka bahagian koyaknya adalah bahagian depan baju Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ketika itu adalah yang bersalah. Tapi kali ini baju itu koyak di bahagian belakang. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau dia nak apa-apakan Zulaikha, takkan belakang yang koyak. Siapa pula yang ada dalam bilik tersebut? Maka pada ketika itulah pembesar ini, Al-Aziz ini, tahu bahawa sesungguhnya isteri dia itu berlaku curang kepada dia. Tapi untuk nak jaga muka, air muka, maka diamkan sahaja perkara tersebut. Boleh diam ke tuan-tuan perkara begini? Tak boleh tuan-tuan. Tular masyarakat pada ketika itu, kisah Zulaikha cuba menggoda Nabi Yusuf tersebar keseluruhan bangsa Mesir. Maksudnya orang tahu kisah tersebut. Isteri pembesar berlaku curang ke atas hamba. Dia kata, rendah sangat cita rasa Zulaikha ini. Sebab apa? Hamba yang dia nak goda tu. Kemudian apa yang berlaku? Isteri-isteri pembesar yang lain mula mengutuk Zulaikha, cuba merendah-rendahkan Zulaikha. Apa yang Zulaikha buat? Zulaikha buat satu majlis keramaian. Dia jemput siapa? Dia jemput isteri-isteri kepada menteri-menteri Mesir sahaja, tak jemput orang lain. Kemudian apabila isteri-isteri pembesar Mesir ni datang, dia bagikan sebiji apple dan juga dengan pisau. Okey, kupas sekarang makanan masing-masing, buah masing-masing. Maka isteri-isteri pembesar tadi pun mula mengupas apple tadi dengan pisau yang telah disediakan. Maka Zulaikha, waktu pembesar-pembesar lain, isteri-isteri mereka sedang memotong apple tadi, maka Zulaikha panggil Yusuf untuk masuk. Ini tuan-tuan, kisah yang dia terpotong jari itu.
Maka apabila dipanggil Yusuf untuk masuk, hantarkan air. Faqatta'na aydiyahuna. Semua tengok Yusuf dalam keadaan seperti luar kawalan, sehingga terpotong jari mereka. Dan apabila mereka nampak Yusuf dalam keadaan tampan sebegitu, tuan-tuan, isteri-isteri pembesar ni kata apa? Ma hadza bashar, ini bukan manusia. Punyalah tuan-tuan, handsome, tampannya Yusuf ini bukan manusia. Inna hadza malikul karim, ini adalah malaikat yang diturunkan dengan penuh kesempurnaan dan kemuliaan. Nampak tuan-tuan, punya dah sampai. Kita lah tengok dekat Malaysia ni, artis Korea lalu pun kita tengok anak-anak perempuan kita, anak-anak perempuan kita macam mana mereka meraung suka. Itu baru artis Korea yang buat pembedahan plastik, besarkan mata, nipiskan bibir dan sebagainya. Ketampanan Nabi Yusuf pada ketika itu sehingga membuatkan orang-orang mengiktiraf bahawa ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Ketika itulah Zulaikha kata kepada isteri-isteri pembesar, kau tengok, kau baru tengok Yusuf sekejap sahaja. Aku dengan Yusuf duduk di dalam rumah yang sama. Bagaimana aku tidak terpikat dengan ketampanan Yusuf, sedangkan dia dah ada suami dah. Cuma suami dia ketika itu adalah yang lebih berusia daripada dia. Kemudian bila nampak suasana yang berlaku ini, tuan-tuan, pembesar-pembesar ini semuanya malu. Siapa? Terutamanya suami kepada Zulaikha, dia malu, tuan-tuan. Lalu dia nak ubah cerita, dia kata panggil beberapa orang pemuda, sebarkan dekat kota Mesir ini bahawa sesungguhnya Yusuf ini memang dia yang goda. Kemudian tersebar. Apabila dah tersebar, tuan-tuan, pembesar ini jatuhkan hukuman kepada Yusuf. Diambil seekor keldai, diletakkan Yusuf dalam keadaan menghadap ke belakang. Bukan dalam keadaan memandulah, menghadap ke belakang, keliling kota Mesir. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berada di Mesir itu boleh mencemoh Yusuf. Barulah dia masukkan Yusuf ini ke dalam penjara. Baru masuk penjara, tuan-tuan. Kisah Yusuf ini sangat panjang, nanti kita akan tengok sampailah dia jumpa semula kepangkuan ahli keluarga dia, iaitu Nabi Yaqub. Kemudian dimasukkan dia ke dalam penjara. Bila masuk dalam penjara ini, tuan-tuan, Yusuf tak berpuas hati. Sebab apa? Dia memang nak masuk penjara sebenarnya, tapi dia tak nak masuk penjara dalam keadaan begitu. Sebab apa? Dalam keadaan yang terhina. Orang tahu dia masuk penjara asbab dia melakukan satu kesalahan, iaitu menggoda majikan dia sendiri. Dia tak nak macam tu, dia rasa malu. Ini aib buat dia, tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku di dalam penjara itu, di dalam sel itu, dia duduk bersama dengan dua orang banduan yang lain. Maksudnya dalam satu sel itu ada 3 orang, Nabi Yusuf, dan ada 2 orang, iaitu dikatakan mereka ini dalam tahanan reman lagi soal siasat oleh kerajaan Mesir, dan mereka ini merupakan orang yang bekerja di kawasan dapur untuk raja, untuk menyiapkan makanan raja. Apa yang berlaku, tuan-tuan, di dalam sel tersebut, Nabi Yusuf ini dikurniakan Allah mukjizat. Antara mukjizatnya, Nabi Yusuf boleh teka makanan apa yang nak sampai. Contohnya, kejap lagi makanan tengah hari sampai, Nabi Yusuf kata, engkau kejap lagi dapat roti dengan kuah dal. Engkau pula akan dapat mihun goreng, sebagai contoh. Kejap lagi dapat memang betul-betul mihun goreng dengan kuah dal dengan roti, tuan-tuan. Jadi, yang 2 orang ni terpikat, suka dengan Nabi Yusuf, tuan-tuan. Nampak? Ini adalah salah satu strategi dakwah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan para nabi dan para rasul itu mukjizat sebagai dokumen sokongan yang membuktikan bahawa dia ini memang pesuruh Allah. Sebab itu para nabi dan para rasul ada mukjizat. Mukjizat yang kadang-kadang dikatakan sebagai sihir kepada orang-orang yang mungkar kepada ajaran Islam, tuan-tuan. Dia kata ini sihir, padahal itu adalah mukjizat, tuan-tuan. Jadi 2 orang ni pun suka. Bila suka, mereka mendekati Nabi Yusuf, dan hari-hari Nabi Yusuf mula memasukkan jarum-jarum tauhid kepada 2 orang pemuda tersebut. Maka 2 orang pemuda tersebut tadi pun beriman kepada Nabi Yusuf, tuan-tuan.
Nampak dalam keadaan seseorang itu masuk penjara, tuan-tuan, mereka ini kadang-kadang lebih baik daripada orang yang berada di luar penjara. Kalau tuan-tuan ingat siapa dia, Hamka, Buya Hamka, dia menyiapkan tafsir karangan dia sendiri, tafsir Al-Quran karangan dia sendiri. Dalam mana tuan-tuan? Dalam penjara. Dalam penjara. Jadi kita tak boleh kata dalam penjara ini semestinya adalah orang yang jahat. Boleh jadi orang di dalam penjara itu adalah di kalangan orang yang lebih baik daripada orang yang berada di luar, tuan-tuan. InsyaAllah saya sambung dulu nanti kisah Nabi Yusuf esok hari. Sebab tak cukup, kita pun dah cut dah dengan kisah Nabi Ismail. Sebab Nabi Ismail kisah dia sama lebih kurang dalam kisah Nabi Ibrahim, sama. Kemudian kita cut juga kisah Nabi Ishaq, kerana kisah Nabi Ishaq di dalam Al-Quran dan hadis hanya disebutkan apabila Sarah ini mengandung, dia dikurniakan anak, iaitu anak itu adalah Ishaq. Nanti kita akan tengok nanti kisah yang seterusnya dalam kisah Nabi Yusuf. Dan kita sudah cut juga kisah Nabi Yaqub. Kerana apa? Di dalam kisah Nabi Yusuf ini sudah pun diceritakan dengan kisah Nabi Yaqub, tuan-tuan. Jadi kisahnya ringkas-ringkas saya masukkan saja dalam kisah-kisah Nabi yang kita dapat ceritakan. Jadi kita dapatlah tambah masa untuk esok hari dengan kisah Nabi Yusuf. Jadi dapat 2 episod lah. Jadi banyaklah kisah dia. Saya nak cut sebab apa? Kita ambil masa di antara nak tunggu waktu berbuka, jadi singkat sangat masanya, tuan-tuan. Nanti Nabi Musa pun kita akan ambil 2 episod juga untuk kita kisahkan berkaitan dengan Nabi Musa. Wallahu alam. Sekadar itu dulu tuan-tuan. InsyaAllah esok kita akan sambung kisah Nabi Yusuf, apa yang berlaku di dalam penjara tersebut, macam mana Nabi Yusuf dapat keluar dari penjara dan bagaimana Nabi Yusuf dapat kembali semula kepada ahli keluarga dia pada esok hari, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.